Assalamualaikum, what up guys, welcome back to Jugaador TV. Alright, minggu ni kita akan bercakap pasal syllabus tactical. Sebab ramai sangat yang DM aku untuk buat video tactical. Minta maaf, banyak minggu dah aku skip untuk buat video solo. 4-5 minggu juga sebab busy kerja lah, apa lah semua. Tapi now I'm back, I'm free. Kita akan bercakap pasal tactical. Minggu-minggu sebelum ni aku ada buat video pasal kenapa defense Chelsea sangat payah untuk bolos. Siapa yang belum check out, aku akan letak link dekat atas. Jadi untuk minggu ni, topik kita sekarang ni ialah free scoring Liverpool. Liverpool baru saja pecahkan rekod jadi English team yang pertama sejak tahun 1927, Sunderland, yang skor minimum 2 gol selama 18 match berturut-turut. Dalam EPL, tim yang skor paling banyak, top scorer pemain Liverpool, top assister pemain Liverpool. Even kalau kita ambil kira statistik yang tersembunyi, contohnya macam expected goal, expected assist, shot on target, semuanya Liverpool tapau habis. Jadi Liverpool musim ni memang tak ada masalah untuk skor. So apa bezanya musim ni berbanding dengan musim-musim sebelum ni? First kali kita akan tengok bahagian padang yang Liverpool kerap gunakan untuk musim ni. Berbanding dengan sebelum-sebelum ni, yang kiri kanan memang balance. Tapi untuk musim ni Liverpool banyak gunakan bahagian kanan. Yang apa yang kita nampak dalam setiap match tu memang terbukti dengan statistik. 44% bila Liverpool datang daripada kanan. Something yang tak pelik kalau kita ambil kira yang Liverpool ni ada 2 pemain terbaik dalam posisi masing-masing dekat belah kanan. So ada 3 role yang terlibat belah kanan ni, right back, right wing dan juga RCM ataupun right central midfielder. Dynamic antara Salah, Trent dan juga Henderson ni Klopp gunakan untuk tembus low block. Bila bercakap pasal right hand side Liverpool ni, Klopp akan gunakan satu term yang sangat-sangat spesifik, iaitu flexible triangle. Sebab apa flexible triangle? Sebab dalam satu-satu match, 3 pemain ni akan buat few pattern, akan berlaku rotational role antara mereka. Kadang-kadang tu Salah up top, Trent outside, Henderson inside. Tapi beberapa minit lepas tu mereka ni akan bertukar. Jadi rule ni memang sangat-sangat interchange, flexible dan tak terikat. Bila 3 pemain ni start berpusing-pusing cleaning hang dalam jarak yang sangat-sangat dekat, in a choreographic movement, lambat laun tunggu masa je Liverpool akan score. Idea Klopp kenapa letakkan pemain kreatif macam Trent dekat position right back bukan midfield ialah so that opponent tak boleh marking dah, tak boleh pressing dah. Dengan masa yang banyak on the ball, even daripada position right back pun dia still boleh sakitkan opponent lah dengan dia punya diagonal ball, boleh underlap, boleh overlap dan boleh slot in as a third centre back dalam masa build up. Start daripada hujung musim lepas sampailah sekarang ni, Klopp ada adjust key tactical yang memang tolong gameplay Trent. Bila Liverpool pegang bola, Klopp bagi lesen positional freedom untuk Trent yang membolehkan dia push naik ke atas dan ke tengah padang. Tugas defensif dia still kena buat macam biasa. Tapi untuk balancekan balik, dekat sinilah pentingnya role RCM Liverpool tu. Sebelum-sebelum ni, tugas RCM dalam tim Liverpool lebih kepada water carrier yang solely plays to do defensive work, cover the full back, track back, and so on lah. Tapi untuk musim ni, beza dah. Liverpool bila pegang bola, kadang-kadang tu kita akan nampak Jordan Henderson akan isi wide area berdekatan dengan garisan. Jadi bila dia ada dekat outside, secara automatik Trent akan masuk ke dalam, akan masuk inside. Jadi tak kisah, walaupun Trent ada dekat inside pun, akan ada pemain lain yang akan isi bahagian outside untuk jaga kelebaran Liverpool. Kepentingan untuk jaga kelebaran satu-satu tim ni ialah untuk stretch opponent so that akan ada ruang di antara celah-celah pemain. Bila jarak antara defender semakin besar, semakin mudah untuk exploit. Aku rasa taktik Liverpool makin menjadi-jadi sejak 2 orang si botak tu, Thiago dan Fabinho, mereka dah bebas daripada injury, mereka dah start main. Liverpool bila mereka 2 orang ni main lebih kepada 4-2-3-1. Mereka akan duduk dekat double pivot, dekat belakang, mereka akan cover the space, mereka akan buat sweeping. Pemain-pemain atas ni akan dibiarkan untuk attack. Jadi ada extra protection untuk Henderson walaupun dia naik atas. Sebab itulah rekod Liverpool memang bagus bila 2 orang ni bagus. Jadi apa sebabnya Klopp arahkan Trent untuk masuk ke inside? Tak ada sebab lain melainkan Trent pemain paling kreatif. Dia juga pemain dengan kaki paling cun dalam skuad Liverpool. Jadi Klopp nak optimalkan bola-bola bahaya daripada dia. Kalau kita tengok daripada segi location Trent cipta peluang open play, kita akan nampak Trent selalu fokuskan dekat satu kawasan yang tertumpu, iaitu kawasan half space. Kawasan half space ni aku selalu refer sebagai kawasan Kevin De Bruyne, kawasan KDB. Kalau 10 ke 15 tahun lepas, kawasan David Beckham lah. David Beckham dengan Trent lebih kurang sama. Daripada segi, mereka tak ada skill sangat, mereka tak ada speed sangat untuk beat orang, tapi mereka gunakan accuracy kaki mereka untuk inflict damage to other opponent. Trent daripada hujung musim lepas sampai sekarang ni, form dia memang sangat-sangat superb. Kalau dalam FIFA tu, memang semua hijau. Setakat ni dia dah pun skor 2 gol, termasuklah
malam tadi, screamer malam tadi lawan Newcastle memang padu, and dia dah buat 7 assist lah. Dan expected assist dia pun meningkat double daripada 0.2 naik ke 0.4 per 90 minit. So aku harap form trend memang berpanjangan sampai hujung musim. Alright, alang-alang dah bercakap pasal fullback ni, aku selalu nampak argument dekat timeline aku. Fullback kerja dia ialah, kerja utama dia adalah untuk defend. Yes, aku setuju kalau hang main dalam tim yang defensif, tim yang tak pegang bola. Tapi bila hang main dalam tim Liverpool yang most of the time memang pegang bola, bare minimum yang hang kena buat, kualiti yang hang patut ada, sepatutnya hang boleh selesa pegang bola, hang boleh progress bola. That's it. Itu yang paling minimum sekali ya. Enough talking about right back. Sekarang ni kita akan bercakap pasal RCM Liverpool. Alright, RCM Liverpool kerap bertukar-tukar musim ni. Pada awal musim, Harvey Elliott main memang bagus, super. Budak 18 tahun tapi main macam season pro, tapi tiba-tiba injet teruk. And then Naby Keita masuk. Story of Naby Keita ni dekat Liverpool, walaupun perform tapi 1 game, 2 game dia injet. And then Thiago dengan Oxlade pula masuk, dan sekarang ni nampaknya position RCM tu jatuh kepada Jordan Henderson, captain Liverpool. Walaupun role RCM Liverpool sekarang ni nampak lebih attacking, tapi bagiku ciri-ciri yang Klopp nak dalam tim dia, contohnya macam defensive awareness yang tinggi, dia rajin track back, dia rajin bergerak, rajin berlari. Benda-benda tu memang still kena ada dalam RCM Liverpool ni. Sebab bila main dalam flexible triangle, dia memang kena banyak bergerak, banyak rotate. Jadi untuk pemain yang statik, banyak statik duduk saja, memang tak sesuai. Alright, aku akan bagi contoh, demi contoh dalam match macam mana few pattern yang berlaku bila Liverpool gunakan flexible triangle ni. Pattern yang pertama, RCM as a defensive cover. Contohnya gol versus Leeds United. Pada awalnya position Harvey Elliott di inside, tapi bila Elliott sedang, Joel Matip carry bola ke atas dan Trent juga di atas, Elliott bergerak ke outside untuk buat defensive cover in case Liverpool hilang bola. Trent berjaya square pass ke Mohamed Salah dan gol. Versus Chelsea juga situasi sama berlaku. Harvey Elliott berada di outside, so Trent masuk inside. Elliott sangat-sangat faham dengan role dia dan automatik berlari semula ke belakang untuk cover space ditinggalkan Trent. Bila Liverpool hilang bola, Elliott berjaya pressure mount dan dapatkan bola semula. Pattern yang kedua, RCM juga akan provide underlapping ataupun overlapping run bergantung kepada positioning Mohamed Salah. RCM Liverpool akan banyak bergerak ke outside so that Mohamed Salah dengan Trent lebih banyak masa dekat tengah, lebih banyak masa di inside dan juga lebih dekat dengan gol. Contohnya untuk gol Sadio Mane versus Burnley. Perhatikan position setiap pemain. Van Dijk buat hantaran bola diagonal untuk Harvey Elliott di outside. Elliott buat perfect touch untuk terima bola sebelum square pass kepada Trent di inside. Trent nampak run yang Sadio Mane buat dan pass, gol. Gol yang nampak mudah, hanya perlukan 4 pemain daripada atas ke bawah tapi mampu memecahkan Burnley. Contoh lain pula gol pertama versus AC Milan. Situasi awal, Mohamed Salah di outside, ruang putih kemudian terbuka bila Henderson buat larian inside ke outside yang menarik Ben Nasir dan buka ruang untuk Trent underlap. Trent berjaya dapatkan bola, shooting dan bola deflected kepada Tomori untuk on goal. Okey, tu sikit sebanyak analisis aku pasal attacking Liverpool musim ni. Sama ada Liverpool boleh teruskan tak continuous goal scoring tu, kita kena tunggu dah lihat. Aku pun tak sure. Tapi daripada segi analytic point of view, expected goal Liverpool yang setiap match memang tinggi tu, pada pendapat aku Liverpool boleh sustain lah benda ni. Aku harap Liverpool boleh sustain. Cuma sekarang ni yang slacknya African Cup of Nations Januari ni. Masa tu lah Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita tak ada. Jadi sekarang ni varian baru lah apa semua. Kes COVID pun tengah tinggi kat EPL. So penganjur tolonglah cancel je lah, buatlah tahun depan ke apa. Alright guys, kalau hampa suka video macam ni, video tactical macam ni, hampa boleh komen kat bawah. Kalau video ni dapat sambutan, aku akan buat lagi lah untuk kelab-kelab yang lain. Chelsea dah buat dah, City, Arsenal, MU, Spurs tak buat lagi. Jangan lupa like, subscribe, share konten ni. Dan jangan lupa tekan butang loceng untuk tak miss out any video. Stay safe, I'll see you when I see you. Bye bye.